Selamat sejahtera para pelajar. Berjumpa lagi kita dalam kelas Reka Bentuk dan Teknologi RBT Tingkatan 2. Baik para pelajar, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pada bab 2, iaitu pada muka surat 29 sehingga kepada muka surat 35. Mari kita belajar para pelajar. Baik pelajar, kita mulakan dengan 2.1.4 membuat lakaran model ber-3D bermaklumat. Model 3 dimensi bermaklumat ini bermaksud, okey, kita lihat di sini, untuk memvisualkan idea daripada pereka bentuk. Okey, itu adalah fungsi tujuan lakaran model 3D bermaklumat. Okey, di sini kita lihat murid perlu melatarkan berapa jenis bentuk gasing. Okey, kita lihat di sini seperti di bawah gambar ni, lakaran 1, 2 dan 3. Para pelajar boleh rujuk pada muka surat 29. Okey, lakaran-lakaran ini diperlukan untuk memilih lakaran akhir supaya kita dapat membuat lakaran yang sebenar untuk produk kita. Okey, saya teruskan. Baik pelajar, kita lihat pada tajuk 2.1.6 membuat acuan model 3D. Baik, dalam membuat acuan model 3D kita menggunakan kaedah pembuatan. Di sini dinyatakan dalam jadual 2.1.3 pada muka surat 31 terdapat 5 kaedah pembuatan, iaitu yang pertama adalah tuangan. Tuangan ialah proses membentuk sesuatu produk atau sebahagian melalui proses peleburan dan menuangnya di dalam acuan. Maksudnya bahan yang kita hendak gunakan dicairkan dahulu pada suhu yang tinggi. Baik, proses pembuatan kedua adalah acuan ataupun molding. Rongga yang terdapat pada acuan menyerupai bentuk produk sebenar. Bahan dimasukkan ke dalam acuan sama ada melalui tuangan ataupun injection molding dan dibiarkan mengeras. Okey, bahan yang kita hendak gunakan menjadi suatu produk dimasukkan ke dalam rongga-rongga bentuk ini menjadi produk yang kita kehendaki. Baik, proses ketiga adalah pembentukan, iaitu forming. Proses mengubah bentuk sesuatu bahan menjadi bentuk lain yang boleh digunakan untuk membina sesuatu produk. Maksudnya, sebagai contoh, sekeping besi ataupun aluminium dibuat bentuk dan dicantumkan menjadi sesuatu produk. Sebagai contoh, sebuah kereta. Setiap bahagian dibentuk berasingan, seperti pintu, bumbung dan juga bahagian bonet. Kemudian dicantumkan menjadi sebuah kereta. Baik, proses seterusnya adalah pemesinan ataupun machining. Proses membuang sesuatu bahagian daripada bahan supaya menjadi bentuk yang dikehendaki. Okey, maksudnya ialah kita menebuk ataupun membuang pada sesuatu bahan, menjadikan ianya bentuk ataupun produk yang kita kehendaki. Dan akhir sekali adalah kaedah pembuatan melalui sambungan ataupun joining. Bahagian atau komponen yang boleh dihasilkan melalui proses sebelumnya disambungkan supaya menjadi satu produk baharu yang boleh berfungsi. Ini sebagai contoh welding. Kita menyambungkan antara besi dengan besi menggunakan kaedah sambungan. Baik, itu adalah untuk tajuk kaedah pembuatan. Baik pelajar, sekarang kita lihat kepada tajuk model 3D pada muka surat 32. Baik, model dibahagikan kepada dua, iaitu model statik dan juga model berfungsi. Baik, kita lihat yang pertama, model ini dihasilkan kepada model statik ini. Model dihasilkan untuk melihat rupa bentuk yang sebenar. Tetapi untuk model statik, tiada bahagian yang boleh digerakkan. Penilaian dilakukan dari segi rupa bentuk, warna, saiz dan juga proses pembuatan. Kita lihat kedua, model berfungsi. Model ini dihasilkan untuk menilai kefungsian beberapa bahagian pada produk. Okey, dalam model berfungsi, ia mempunyai bahagian-bahagian yang bergerak. Okey.
Baik, kita tengok kepada kedua. Proses menghasilkan acuan model 3D. Ini adalah langkah-langkah yang pelajar perlu ingat untuk dalam proses menghasilkan acuan model 3D. Menghasilkan model awal 3D adalah langkah pertama. Langkah kedua, membuat acuan. Dan seterusnya, tuangan. Okay, ini adalah 3 langkah ataupun proses menghasilkan acuan model 3D. Baik, saya teruskan ya para pelajar. Baik, membuat acuan. Okey, sebelum kita membuat model, kita mesti membuat acuan. Membuat acuan merupakan bekas tuangan sesuatu bahan yang hendak dibentuk. Maksudnya ialah mold ataupun bekas yang kita bentuk supaya menjadi produk. Okey, bekas ini dibentuk dengan menggunakan bahan seperti, okey, saya highlightkan. Okey, bahan digunakan adalah menggunakan bahan seperti pasir, tanah liat dan plaster of Paris. Okey, itu adalah bagi membuat acuan. Bahan-bahan asas bagi membuat acuan. Baik, kita tengok kepada dua jenis tuangan, iaitu pertama, tuangan panas. Tuangan panas ialah satu teknik tuangan yang menggunakan haba untuk mencairkan bahan tuangan. Contoh bahan tuangan ini adalah seperti plastik, timah, tembaga dan juga besi. Okey, dia memerlukan haba yang sangat panas bagi mencairkan. Kedua adalah tuangan sejuk. Okey, tuangan sejuk dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan seperti plaster of Paris dan juga resin epoxy. Kaedah ini digunakan tidak menggunakan haba untuk mencairkan bahan. Baik, di bawah ini adalah langkah-langkah bagi menghasilkan acuan menggunakan plaster of Paris. Pelajar boleh rujuk pada muka surat 33 dan lihat kepada langkah-langkah ini. Baik pelajar, kita lihat kepada topik 2.1.7 iaitu membuat model 3D. Okey, di sini adalah bagaimana membuat model 3D menggunakan acuan dan juga tuangan. Seperti kita lihat di sini adalah contohnya adalah resin epoxy. Langkah-langkahnya seperti di dalam muka surat 34 para pelajar. Pastikan setiap langkah ini diikuti dengan betul. Okey, baik pelajar. Baik, selain daripada menggunakan acuan dan juga tuangan, model 3D juga boleh dibuat menggunakan pen 3D. Pen 3D ini adalah satu teknologi baru yang mana kita menghasilkan sesuatu model menggunakan pen 3D. Menggunakan grafit seperti plastik yang akan dicairkan di dalam pen ini. Kemudian kita lukiskan bentuk 3D, kemudian ia akan mengeras. Baik, bagaimana penggunaan pen 3D ini? Okey, ini adalah langkah-langkah pada muka surat 35 pelajar. Para pelajar boleh lihat langkah-langkah ini daripada gambar rajah pertama, iaitu sambungkan pen 3D kepada sumber kuasa. Kemudian pilih bahan yang untuk digunakan, iaitu bahan warna yang digunakan. Panaskan elemen dengan membuka switch on. Seterusnya, masukkan bahan mencetak pada pen. Kemudian uji bahan cetak dengan menekan butang penyalur. Kemudian pelajar boleh terus membuat model mengikut lakaran yang pelajar buat. Baik pelajar, sebentar tadi telah saya terangkan bagi bab 2.1 bahagian kedua. Saya harap pelajar dapat memahami. Sekiranya pelajar tidak betul-betul faham, sila ulang semula video saya. Baik, sekarang saya nak beri aktiviti yang kedua kepada pelajar. Pastikan tulis di dalam buku latihan. Baik, yang pertama. Soalan 1 adalah nyatakan tujuan membuat lakaran 3D. Kedua, senaraikan maklumat yang perlu dinyatakan dalam lakaran 3D. Ketiga, nyatakan 3 kaedah pembuatan. Soalan keempat, nyatakan proses menghasilkan acuan model 3D. Dan kelima,
Namakan dua teknik tuangan dalam menghasilkan model 3D. Baik, para pelajar, jawapan ini boleh dapat daripada video yang telah saya terangkan sebelum ini dalam video ini. Baik, para pelajar, selamat belajar dan selamat mengulang kaji. Baik pelajar, sekian untuk kelas hari ini. Jumpa lagi di kelas yang akan datang. Stay home, stay safe. Terima kasih semua pelajar. Bye, see you soon.